Melati kuntum, tumbuh melata. Sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4. Kami mengalu-alukan kehadiran semua murid tingkatan 1 dan peralihan tahun 2021. Dipersilakan Puan Aini Wardia binti Adnan, Pengetua SMK Bandar Utama Damansara 4 untuk menyampaikan ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada yang dihormati Encik Muhammad Rashid bin Muhammad Soldi, yang di-Pertua PIBG SMK Bandar Utama Damansara 4, Yang Berusaha Puan Nur Kashimah binti Abdul Ghalim, penolong kanan petang selaku pengerusi program Hari Orientasi Tingkatan 1 tahun 2021, Puan Maslinda binti Sabtu, penolong kanan pentadbiran, Puan Zarina binti Ibrahim, penolong kanan Haiwan Murid, Puan Julmaziah binti Saidin, penolong kanan co-curriculum, barisan guru kanan mata pelajaran, ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, kaunselor sekolah, guru-guru yang dihormati dan yang diraikan murid-murid tingkatan 1 dan peralihan tahun 2021 sekalian. Selamat datang saya ucapkan dan selamat menyertai keluarga besar SMK Bandar Utama Damansara 4. Saya Puan Aini Wardia binti Adnan, selaku Pengetua SMK Bandar Utama Damansara 4, mengalu-alukan kehadiran murid-murid tingkatan 1 dan peralihan ke SMK Bandar Utama Damansara 4. SMK Bandar Utama Damansara 4 telah dibuka pada tahun 2003 dan pada tahun ini sekolah mempunyai 81 orang guru dan 1,563 orang murid. Sekolah ini beroperasi di sesi pagi dan juga di sesi petang. Murid tingkatan peralihan, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5 beroperasi di sesi pagi, manakala murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan 2 beroperasi di sesi petang. Namun, disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP, semua murid akan mengikuti pembelajaran pada sebelah pagi secara maya. Pada tahun ini, tahun 2021, kita telah menerima seramai 290 orang murid tingkatan 1 dan juga tingkatan peralihan. Setiap tahun kita akan mengadakan program Hari Orientasi bagi mengalu-alukan kehadiran murid-murid. Namun, oleh kerana negara kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan bagi memastikan kita semua selamat dari jangkitan, program Hari Orientasi terpaksa dijalankan secara atas talian. Saya percaya semua ibu bapa merasa risau apabila murid-murid tidak dapat hadir ke sekolah sepanjang PKP ini. Tambahan pula, pada tahun ini adalah tahun pertama murid-murid tingkatan 1 dan tingkatan peralihan memasuki alam sekolah menengah. Tetapi saya yakin ibu bapa juga akan lebih risau sekiranya anak-anak hadir ke sekolah dan terdedah kepada pandemik COVID-19. Maka dengan itu, ingin saya nyatakan di sini bahawa sekolah atau SMK Bandar Utama Damansara 4 tetap wujud. Begitu juga dengan guru-guru dan murid-murid. Kita tetap mempunyai kelas-kelas untuk tingkatan-tingkatan 1 peralihan dan juga sehinggalah ke tingkatan 5. Guru-guru akan masuk ke kelas mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Guru-guru akan mengajar dan murid-murid akan belajar serta membuat latihan yang diberi oleh guru. Bezanya, pembelajaran dan pengajuran tidak akan dilakukan secara bersemuka,
tetapi akan dilakukan secara maya. Untuk pengetahuan semua, guru-guru akan melaksanakan pembelajaran secara dalam talian dan juga di luar talian mengikut jadual waktu yang telah disusun. Semua murid wajib untuk mengikuti kelas secara dalam talian melalui aplikasi Google Meet dengan menggunakan alamat Gmail yang diberikan melalui guru-guru kelas. Manakala kelas di luar talian akan dijalankan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Classroom dan lain-lain mengikut kreativiti guru-guru. Ada juga guru yang menyediakan modul kepada murid-murid dan diletakkan di pondok pengawal keselamatan sekolah untuk diambil oleh ibu bapa dan dibawa pulang kepada anak-anak masing-masing. Semua buku teks pula boleh didapati dengan memuat turun secara digital. Saya mohon kepada ibu bapa ataupun murid sendiri sentiasa berkomunikasi dengan guru tingkatan untuk bertanya atau mendapatkan maklumat terkini dengan menggunakan grup WhatsApp kelas masing-masing. Semua pengajaran guru akan dipantau oleh pentadbir sekolah. Guru-guru juga mengajar mengikut silibus yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu silibus KSSM atau Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Murid-murid akan didedahkan kepada setiap tajuk di dalam setiap subjek dan akan diberi pentaksiran untuk menguji kefahaman masing-masing. Mata pelajaran yang diajar adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, geografi, sains, matematik, pendidikan moral, pendidikan Islam dan beberapa subjek elektif seperti bahasa Cina, asas sains komputer dan juga RBT atau dikenali sebagai kemahiran hidup. Sudah pasti guru-guru juga mempunyai banyak cabaran dan merasa sangat sedih kerana tidak dapat bersemuka dengan murid-murid semua. Namun, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Where there is a will, there is a way. Siapa yang berusaha, pasti akan berjaya. Saya amat berharap agar murid-murid sentiasa menepati masa untuk mengikuti pembelajaran secara atas talian atau pembelajaran maya. Murid-murid perlu sentiasa bersedia dengan buku teks digital sebelum kelas bermula. Ini adalah kerana murid-murid akan lebih mudah memahami apa yang akan disampaikan oleh guru-guru. Semua latihan yang diberi oleh guru juga mestilah disiapkan mengikut masa yang telah ditentukan. Ikut arahan guru-guru dan jangan malu untuk bertanya. Guru-guru akan menanda latihan secara atas talian juga. Kepada ibu bapa, saya berharap agar dapat memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak dan sentiasa memastikan agar mereka dapat mengikuti pengajaran guru. Seandainya ibu bapa menghadapi masalah berkenaan dengan talian internet atau alat peranti seperti tiada telefon bimbit atau komputer riba, mohon maklumkan segera kepada guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Guru-guru akan cuba membantu murid-murid dengan menggunakan pelbagai kaedah lain agar anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan tidak ketinggalan dalam mengikuti pembelajaran dan pengajaran guru. Kita doakan agar COVID-19 akan berlalu meninggalkan kita dan kita akan dapat kembali ke sekolah bagi meneruskan persekolahan dengan lebih ceria. Murid-murid akan dapat berjumpa dengan guru-guru dan rakan-rakan dan meneruskan aktiviti seperti perhimpunan pagi, pembelajaran dalam kumpulan, aktiviti sukan, permainan, kelab, persatuan dan badan beruniform. Tetapi buat masa ini, aktiviti co-curriculum belum dapat dilaksanakan. Pihak sekolah akan memaklumkan semua murid setiap perubahan terkini melalui guru kelas dan ianya bergantung
kepada arahan-arahan terkini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhir kata, saya amat berharap agar kita semua dapat bekerjasama dalam memastikan pembelajaran di rumah atau PDPR dapat dijalankan dengan lancar. Walau apa pun cabaran yang kita hadapi, sesi pembelajaran tetap diteruskan. Semoga murid-murid SMK Bandar Utama Damansara 4 akan menjadi murid-murid yang cemerlang dan sentiasa kuat serta tabah dalam menempuhi cabaran COVID-19. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seterusnya, dipersilakan Puan Nur Khasimah binti Abdullah Ghalim, penolong kanan petang untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis. Yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4, Puan Aini Wardiah binti Adnan, barisan pentadbir, guru-guru, para ibu bapa serta pelajar yang dikasihi. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang begitu bermakna dan bermanfaat pada hari ini. Bersyukur juga kita kepadanya kerana pada hari ini kita semua diberi kesihatan yang baik dan kelapangan waktu bagi sama-sama menjayakan program orientasi pelajar-pelajar tingkatan 1 dan peralihan Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4. Hadirin yang dihormati, seluruh warga kerja sekolah ini dan juga saya, Puan Nur Khasimah binti Abdul Ghalim, selaku penolong kanan petang, ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada pelajar baharu tingkatan 1 seramai 172 orang yang telah mendaftar daripada jumlah sepatutnya iaitu 292 orang dan peralihan seramai 24 orang yang telah diterima masuk ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4 ini. Selamat datang ke Sekolah Menengah Bandar Utama Damansara 4 dan sekaligus menjadi warga sekolah ini untuk tempoh 3 atau 5 tahun yang akan datang. Diharapkan anak-anak yang diterima masuk ke sini dapat meneruskan kecemerlangan mereka pada peringkat menengah rendah dan menengah tinggi di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih juga saya ucapkan kepada semua ibu bapa, pelajar dan guru yang menonton program ini. Hari orientasi merupakan hari suai kenal anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan hari penting untuk pelajar menyesuaikan diri bagi menghadapi kehidupan baharu mereka di sekolah menengah. Program Hari Orientasi yang sepatutnya diadakan secara bersemuka, namun pada tahun 2021 amat berbeza kerana diadakan secara maya dalam talian sahaja bagi menyesuaikan diri dengan norma baharu ekoran pandemik COVID-19. Malah pada tahun ini, anak-anak kita mendaftar masuk ke kelas yang ditetapkan dan mengikuti pembelajaran dari rumah secara dalam talian sahaja bermula pada 20 Januari 2021. Para hadirin sekalian, penganjuran program orientasi seumpama ini sebenarnya adalah bertujuan untuk memberi motivasi, perangsang dan ingatan agar para pelajar dapat meningkatkan kesediaan diri dari aspek psikologi di samping kesediaan intelek untuk mencapai keputusan peperiksaan yang cemerlang. Sesungguhnya memperolehi keputusan yang cemerlang dalam pendidikan adalah sangat penting sebagai platform untuk meneruskan pengajian seterusnya dalam bidang-bidang tertentu. Untuk memastikan kecemerlangan anak-anak dalam persekolahan perlu disertai dan diterjemahkan melalui gerak kerja dan tindakan kita sebagai ibu bapa. Untuk kecemerlangan juga tidak boleh dibebankan kepada pelajar dan guru sahaja. Kita semua iaitu sekolah, guru, ibu bapa dan pelajar perlu bersama-sama secara kolaboratif memastikan anak-anak kita terus cemerlang.
Anak-anak pelajar perlu dipersiapkan untuk bersedia belajar dalam norma baharu yang penuh cabaran ini. Ibu bapa perlu memberikan sokongan, dorongan dan menyediakan kemudahan pembelajaran anak-anak secara optimum untuk memudahkan anak-anak belajar dengan sempurna. Pastikan anak-anak kita hadir kelas tepat masa dan bersedia dengan adab belajar secara dalam talian serta dapat mengikuti pembelajaran dalam talian bukan sahaja dalam bidang akademik, malah aktiviti co-curriculum. Disiplin belajar adalah amat penting untuk mencapai kecemerlangan akademik dan sasiah mulia. Para hadirin sekalian, pada tahun 2021 ini, sesi pembelajaran tingkatan 1 dan peralihan diadakan dari rumah secara dalam talian pada sesi pagi sehingga pembelajaran secara bersemuka dapat dilaksanakan. Sesi persekolahan dalam talian bermula 7.30 pagi dan berakhir pada jam 1.20 petang. Aktiviti co-curriculum adalah pada setiap hari Selasa untuk kelab persatuan dan sukan permainan secara penggiliran pada jam 2 hingga 5 petang. Pada hari Rabu pula diadakan aktiviti badan beruniform pada jam 2 hingga 5 petang. Pendaftaran aktiviti co-curriculum pada tahun ini diadakan secara manual pada tarikh yang akan dimaklumkan. Oleh itu, para ibu bapa perlu memastikan kehadiran anak-anak dalam pembelajaran di kelas dan aktiviti co-curriculum secara dalam talian dengan sebaiknya. Semua peraturan sekolah dan adab belajar perlu dirujuk dan dipatuhi. Elemen aktiviti co-curriculum ini amat penting dalam pembentukan sasiah mulia anak-anak. Selain itu, ibu bapa perlu memastikan kesihatan anak-anak di rumah dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Pihak sekolah juga telah menyediakan dan memastikan SOP sesi persekolahan PKP untuk menjamin kesihatan anak-anak apabila pembelajaran bersemuka diadakan kelak. Para hadirin sekalian, pihak sekolah akan berusaha untuk memastikan perkhidmatan pendidikan dapat diberikan kepada anak-anak kita adalah yang terbaik. Sekolah ini mempunyai kemudahan yang cukup untuk anak-anak kita seperti bilik darjah, makmal sains, makmal komputer, bengkel, kantin, dewan, padang permainan, perpustakaan, guru terlatih yang cukup, surau, kemudahan SPBT dan beasiswa bagi pelajar yang layak. Bagaimanapun, saya amat mengalu-alukan komitmen tuan-puan untuk membantu pihak sekolah mencapai tahap prestasi yang unggul melalui peranan yang boleh kita mainkan. Pendidikan bukan saja meliputi segalanya, malah keindahan taman, keceriaan sekolah dan keselamatan adalah elemen pendidikan. Justru pihak sekolah mengalu-alukan sumbangan ibu bapa baik dalam bentuk idea ataupun material untuk memajukan sekolah ini. Marilah kita sama-sama memajukan sekolah ini melalui pelbagai platform yang ada iaitu sarana ibu bapa dan PIBG. Para hadirin sekalian, akhir kata, saya mengharapkan kita sama-sama memastikan kemajuan sekolah ini demi kecemerlangan anak-anak kita. Saya juga amat berharap anak-anak akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan walaupun terpaksa berdepan dengan situasi norma baharu yang amat mencabar ini. Marilah kita sama-sama berdoa agar pandemik COVID-19 ini berakhir dengan kadar segera supaya sesi pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Seterusnya, memperkenalkan barisan pentadbir SMK Bandar Utama Damansara 4. Yang berusaha Puan Aini Wardiah binti Adnan, Pengetua SMK Bandar Utama Damansara 4. Puan Maslinda binti Sabtu, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Zarina binti Ibrahim, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
Puan Julmaziah binti Sa'idin, penolong kanan kurikulum. Puan Nur Khasimah binti Abdul Ghalim, penolong kanan petang. Seterusnya, barisan guru kanan mata pelajaran SMK Bandar Utama Damansara 4. Encik Ravindran, anak lelaki Vilonair, guru kanan sains dan matematik. Puan Norazalawati binti Atan, guru kanan bahasa. Encik Muhammad Azrin bin Harun, guru kanan teknik dan vokasional. Encik Siva Kumar, anak lelaki Ramachandran, guru kanan kemanusiaan. Seterusnya, guru bimbingan dan kaunseling. Puan Izzatul Arani binti Zulkifli. Encik Ravindran, anak lelaki Kaila Sampillai. Puan Qurratu Aini Husna binti Syed Hussein Jamaluddin. Seterusnya, Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Bandar Utama Damansara 4, Encik Muhammad Rashid bin Muhammad Soldi yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Bandar Utama Damansara 4. Seterusnya, memperkenalkan Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Bandar Utama Damansara 4 yang diterajui oleh Tuan Pengetua sendiri sebagai penasihat. Seterusnya, memperkenalkan penyelaras dan guru kelas tingkatan 1 dan peralihan 2021. Penyelaras tingkatan 1 dan peralihan. Puan Nur Izzati binti Roza, Cik Rus Atira binti Ruzaidin, Puan Victoria Rani, anak perempuan Lodesami. Barisan guru kelas tingkatan 1. 1 Matahari, Cik Nur Amalina binti Muhammad. 1 Teratai, Puan Nur Ibadah binti Muhammad Radzi. 1 Dahlia, Cik Nur Zulekha binti Zainuddin. 1 Kehwa, Cik Syaza Sahira binti Abdul Jalil. 1 Anggrek, Puan Rosmiza binti Adnan. 1 Cempaka, Cik Chin Yun Fei. 1 Jasmine, Cik Nur Rafida binti Muhammad Yusuf. 1 Raya, Puan Fazlina binti Abdul Hamid dan Puan Nurul Fazila binti Muhammad Nazaruddin. Peralihan, Puan Nira Wong. Seterusnya, marilah kita bersama-sama menonton video ringkas
kenali SMK Bandar Utama Damansara 4, seterusnya adab belajar semasa PDPR, dan seterusnya penerangan mengenai prosedur operasi standard SOP di sekolah. Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersembang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Tahukah anda apa yang perlu dilakukan sebelum ke sekolah? Sebaik sahaja bangun pagi, periksa suhu badan terlebih dahulu. Seluruh ahli keluarga digalakkan berbuat demikian. Jika suhu anda tinggi, kekal berada di rumah dan tidak perlu ke sekolah. Amalkan kebersihan diri. Pastikan baju sekolah yang bersih setiap hari. Para murid juga digalakkan untuk membawa bekal makanan sendiri. Ikuti. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan di sepanjang perjalanan ke sekolah. Bagi yang berjalan kaki, pastikan jarak anda ketika berjalan. Bagi murid-murid yang menaiki kenderaan awam seperti bas atau van sekolah, hendaklah sentiasa mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Sektor Pengangkutan Awam Darat. Setibanya di sekolah,
Anda hendaklah beratur untuk diambil suhu badan. Jika suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, anda akan dibawa ke bilik isolasi dan tidak akan dibenarkan untuk masuk ke kelas. Ibu bapa atau penjaga akan diberitahu supaya mengambil anda pulang untuk dikuarantin. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan sepanjang waktu ketika di sekolah, tidak kira di dalam maupun di luar kelas. Di tandas, elakkan daripada bersesap. Pastikan tangan dibasuh menggunakan sabun. Murid-murid hendaklah mencuci tangan dengan air dan sabun mengikut langkah-langkah membasuh tangan yang betul. Semasa waktu rehat pula, anda digalakkan untuk makan bekal makanan yang dibawa di dalam kelas. Jika anda tidak membawa bekal makanan, anda boleh beli makanan berbungkus di kantin dan bawanya ke kelas untuk dimakan. Pastikan penjarakan sosial diamalkan di kantin. Perlu diingat bahawa anda tidak dibenarkan berkumpul atau melepak semasa waktu rehat. Ketika pulang dari sekolah, murid-murid hendaklah berada dalam keadaan teratur untuk keluar dari kelas dan kawasan sekolah. Bagi yang menunggu untuk diambil oleh ibu bapa, pastikan penjarakan sosial semasa berada di ruang menunggu. Bagi yang pulang dengan berjalan kaki, sentiasa jarakkan diri anda 1 meter dengan orang lain. Bagi yang pulang dengan bas, lakukan penjarakan sosial semasa menunggu di hentian bas. Ketika beratur untuk menaiki bas dan sepanjang berada di dalam bas. Demi menjaga kesihatan anda daripada dijangkiti COVID-19, langkah-langkah yang telah ditetapkan ini hendaklah sentiasa dipatuhi. Kepatuhan dan kerjasama anda memberi makna yang amat besar untuk negara. Seterusnya, peranan dan tanggungjawab ibu bapa semasa PDPR. Setinggi-tinggi ucapan penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan program Hari Orientasi Tingkatan 1 dan Peralihan tahun 2021. Sekian, terima kasih.